Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe, like dan share serta komen anda. Berita ini dipetik daripada dhmarkets.com bertarikh 17 Mac 2022. Bertajuk Perbicaraan Penipuan Roger Ng di New York. Laporan berita pada 2014 mengenai transaksi 1MDB membimbangkan Lesner dan Ng. Berita penuh. Tim Lesner dan Roger Ng, dua eksekutif Goldman Sachs yang bekerja dengan Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo dan One Malaysia Development Berhad 1MDB pada 3 bond berjumlah AS 6.5 bilion pada awal 2014 menjadi sangat bimbang dan gementar tentang pemerhatian media yang semakin meningkat. Artikel oleh DH khususnya menghentam saraf mentah. Dalam 17 Februari 2014, cerita muka depan bertajuk Kisah 1MDB. DH menulis 1MDB telah ditubuhkan untuk memacu pelaburan dalam sektor strategik dengan impak tinggi kepada ekonomi. Tetapi selepas 5 tahun, apa yang perlu ditunjukkan ialah hutang yang bergunung ganang dan hanya sedikit tanda untuk berjaya tanpa perjanjian kekasih kerajaan. Berita seterusnya. Selepas itu, dalam keluaran 28 April 2014, mingguan itu mempunyai satu lagi cerita muka depan bertajuk Bawa Balik Wang yang menyatakan bahawa 1MDB telah meletakkan sebanyak RM18 bilion di luar negara dengan institusi kewangan yang tidak dinamakan. Artikel itu menyerlahkan jejak wang dan cara tidak telus di mana dana dikeluarkan dan menjelaskan mengapa berbilion-bilion itu mesti dibawa pulang. Kemudian pada 14 Mei 2014, DH Financial Daily mempunyai cerita halaman 1 bertajuk Jurubank 1MDB berhenti dari Goldman Sachs. Roger Ng, warga Malaysia, mempunyai tangan dalam pengeluaran bond. Ini mendorong Ng untuk menghantar email kepada Lesner dengan salinan digital artikel itu. Kata Lesner kepada Mahkamah AS di New York menurut transkrip 1 Mac yang diperoleh oleh DH. Demikian adalah bait-bait di dalam pendakwaan di 1MDB di Amerika Syarikat. Pendakwa Drew Roll berkata, dari siapa? Tim Lesner menjawab, ia dari Roger kepada saya. Tarikh berapa? Hari ini 14 Mei 2014. Adakah terdapat lampiran untuk ini? Ya, ia mengatakan artikel Edge. Apakah DH? DH ialah sebuah akhbar dan penerbitan yang sangat terkenal di Malaysia yang sebenarnya merupakan salah satu daripada segelintir mereka di negara ini yang mengkritik kerajaan. Artikel ini tentang apa? Ia mengenai pemergian Roger dari Goldman Sachs pada 2014. Dan adakah anda membincangkan artikel ini dengan defendant selepas dia menghantarkannya kepada anda? Jawabnya, ya. Kami sama-sama membacanya. Saya rasa ada sambungan pada halaman kedua. Dan anda tahu, jelas sekali kami tidak menyukai sebarang jenis liputan. Saya pasti tidak. Dan Roger juga bersetuju dengan itu. Pada masa di sekeliling kita dikaitkan dengan 1MDB dan mana-mana perkara itu tidak selesa, katanya. Jika kita boleh pergi ke perenggan terakhir pada halaman itu, bond AS 3 bilion, apakah yang anda fahami sebagai rujukan? Katanya, itu projek Catalyst, tuan. Dan terdapat beberapa rujukan kepada soalan yang dibangkitkan. Adakah ini contoh soalan yang anda rujuk tadi? Katanya, ya betul, soalan yang sama yang saya sebutkan. Itu gambar awak? Itu saya. Ya, katanya. Dan terdapat rujukan kepada Jolo. Anda dan hubungan defendant dengan Jolo dalam artikel ini? Soal peguam itu lagi. Tim Lesner menjawab, ya, terdapat rujukan untuk itu dan ia adalah rujukan yang jelas berkaitan dengan 1MDB juga. Soalan ditanya lagi, mengapa anda membimbangkan untuk dikaitkan dengan cara itu dalam akhbar kepada Jolo dan 1MDB?
Tim Lesnar menjawab, mengikuti skim itu, kami sudah tentu, Roger dan saya, kami sangat prihatin tentang sebarang kaitan yang boleh mewujudkan hubungan antara secara berkesan pasukan yang berada di bahagian dalam skim yang melibatkan Joe. Ia melibatkan diri saya dan Roger dan orang lain di sekeliling meja, termasuk Jasmine dan pautan ke 1MDB. Kami tidak mahu ia menjadi isu umum. Kami tidak mahu perkara itu dibangkitkan di khalayak ramai. Kerana lebih banyak soalan yang ditanya bermakna lebih banyak penyiasatan dimulakan dan perkara seperti itu tiada satu pun yang selesa dengan saya, katanya. Dalam artikel ini, di muka depan ini, adakah artikel lain tentang 1MDB yang defendant hantar kepada anda sebagai sebahagian daripada muka depan? Jawabnya, ya. Terdapat bahagian kedua, yang sebenarnya adalah muka surat kedua. Misteri dana Pulau Cayman bernilai AS 2.3 bilion 1MDB yang anda lihat di sebelah kanan. Itu merujuk kepada apa yang saya katakan sebelum ini. Kemana perginya wang yang dikumpul oleh projek Catalyze? Peguam bertanya sekali lagi, dan sekali lagi ini adalah jenis akhbar negatif yang anda bimbang? Tim Lesnar menjawab, ya, terutamanya yang mempersoalkan penggunaan hasil. Apabila kami mengeluarkan projek Catalyze, apabila kami mengeluarkan bond tersebut pada projek Catalyze, kami terpaksa, sudah tentu, menetapkan tujuannya secara umum. Tetapi penggunaan hasil untuk mana wang itu digunakan, untuk apa wang itu digunakan, ia adalah benar-benar untuk usaha sama ini untuk melabur dan membantu dalam projek yang memberi manfaat kepada negara pada masa itu. Akhirnya, dana Pulau Cayman bukan sebahagian daripada itu, dan ia hanya membimbangkan kami kerana kami tahu ini bukan yang dinyatakan secara rasmi. Peguam bertanya lagi, apabila artikel ini keluar, anda terus menahan kebenaran tentang apa yang anda tahu berlaku di 1MDB dan dengan perjanjian ini? Ya, kata Tim Lesnar. Adakah cerita ini menyebabkan apa-apa berlaku secara dalaman di Goldman Sachs? Tim Lesnar menjawab, ya, cerita-cerita ini sebagai tambahan kepada pembayaran faedah yang tidak dijawab atau pembayaran faedah yang hampir terlepas kelewatan. Mari kita katakan seperti ini, kelewatan pembayaran faedah. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari www.dh.com. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.